Pak Cik Makcik Oto Arum, di negara ini SPRM sudah mati. SPRM sudah lingkup terkubur. SPRM sudah berubah menjadi Suruhanjaya Keluarga Perompak Malaysia. Secara rasmi hari ini, negara kita sudah tidak ada akta SPRM 2009. Di negara ini kita sudah tidak ada rule of law, sudah tidak ada undang-undang, kerana ketua SPRM boleh jadi perompak, boleh jadi penyangak, boleh jadi pencuri ikut suka hati dia. Hari ini seolah-olah perlembagaan negara sudah mati apabila seorang ketua SPRM sangat-sangat kebal above the law untuk mencuri, merompak, membeli saham-saham secara rasuah. Hari ini di negara ini, undang-undang dan keadilan sudah mati. Kerana siapa yang memilih untuk menjadi perompak, penyamun dan penyangak, mereka akan dilindungi. Tidak akan ditangkap, tidak akan dipenjarakan. Akan tetapi rakyat yang membuat laporan rasuah, rakyat yang membocorkan maklumat jenayah rompakan pula yang ditangkap, dipenjarakan dan dianggap sebagai penjenayah. Inilah realiti yang terlalu pahit di negara bertuah ini. Pak Cik Makcik Oto Arum, mesej yang ditinggalkan oleh seorang ketua SPRM perompak bernama Pak Cik Azam, dia boleh melanggar akta SPRM 2009 bersama keluarganya bagi menghalalkan jenayah rasuah, jenayah rompakan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Mesej yang ditinggalkan oleh ketua SPRM perompak. Dia tidak boleh disiasat, dia tidak boleh ditangkap, dia tidak boleh dipenjarakan oleh SPRM kerana dia adalah ketua SPRM. Kerana dalam negara ini, ketua SPRM saja yang boleh merompak. Kita rakyat tidak boleh merompak dan mencuri. Hanya ketua SPRM. Bosku Najib, Bosku Rosma, Zahid Ponorogo, geng-geng mereka ini dalam keluarga perompak Pak Mail sahaja yang boleh mencuri harta negara dan harta rakyat. Di negara ini apabila kita bersuara pasal pemimpin-pemimpin koruptor, pemimpin-pemimpin yang kantoi buat jenayah rasuah, kita tidak dibenarkan untuk bersuara. Kita terus diugut dengan penjara dunia. Dan inilah kebenaran yang terlalu pahit untuk kita terima. Hari ini perompak dan penyamun dalam Malaysia dijulang untuk menjadi Perdana Menteri, untuk menjadi ketua perompak dalam SPRM, menjadi ketua dalam jabatan-jabatan rakyat di negara ini. Yang menjadi mangsa rompakan adalah rakyat dan negara bertuah berdaulat ini. Negara tidak maju tetapi perompak-perompak keluarga Malaysia ini terus maju, terus kaya raya, hidup mewah, hidup senang di era pemerintahan Pak Mail sebagai Perdana Menteri kesayangan kita. Hari ini, biarlah rakyat Malaysia semakin miskin, semakin mundur di musim Covid, di musim banjir. Asalkan perompak penyangak menjadi ketua SPRM. Biarlah rakyat mati kebulur, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, asalkan penyamun mafia terus menjadi ketua perompak dalam SPRM. Inilah kerosakan yang semakin kronik dalam undang-undang perlembagaan dan keadilan di hadapan lebih 32 juta rakyat. Inilah modus operandi merompak, mencuri yang sudah dihalalkan berpuluh-puluh tahun di negara bertuah merdeka Pak Cik Makcik Oto Arum. Saat ini,
Ketua perompak SPRM masih tidak ditangkap, masih tidak disoal siasat, masih tidak diheret dalam mahkamah, masih tidak didakwa dalam mahkamah. Hari ini bosku Najib, bosku Rosma Zahid Ponorogo masih bebas merompak bersama keluarga perompak Malaysia Pak Mail di Putrajaya. Mereka ugut bunuh kita semua, ugut dengan bom C4, tong drum bersimen, ugut rakyat. Kalau tak diam, kita akan terus dihancurkan dan dimiskinkan di negara bertuah ini. Tetapi kita terus bersuara kerana kita tahu ada harapan yang cukup besar dalam perjuangan generasi baru. Setiap perjuangan ini terus ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai lambang kekuasaannya. Bahawa di saat ada sekelompok manusia, sekelompok pemimpin yang bangga menjadi perompak, penyangak, pencuri dalam negara berdaulat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rakyat yang berani, yang cerdik pandai, yang lantang bersuara untuk membela nasib rakyat dan negara ini. Penyamun, penyangak ini sangat bodoh apabila mereka memilih untuk menjadi penyamun, pencuri, pengkhianat dan petualang dalam negara Malaysia, negara tanah Melayu ini. Kerana akhirnya mereka semua kantoi pakcik-makcik oto arom. Setiap seorang tak pandai merompak, tak pandai mencuri. Dan apabila kantoi, apabila rakyat buat laporan polis, apabila rakyat buat laporan rasuah, mereka yang jadi penyamun penyangak ini seperti cacing kepanasan. Takut untuk masuk penjara Sungai Buloh. Wahai Ketua Perompak SPRM, kamu terus bangga dan tidak malu untuk menjadi Ketua Perompak dalam SPRM. Kamu sebagai Ketua SPRM mahu siasat rasuah macam mana lagi kalau kamu sendiri buat rasuah? Kamu sebagai Ketua SPRM nak siasat jenayah rompakan, jenayah pecah amanah, jenayah salah guna kuasa dalam negara ini. Sedangkan kamu sebagai Ketua SPRM buat jenayah pecah amanah, salah guna kuasa. Buat jenayah pengubahan wang haram, kamu sendiri merompak dalam negara kami. Wahai Ketua SPRM, mencuri dan merompak ini berdosa besar dan haram dalam Islam. Kamu orang Islam. Mencuri dan merompak harta rakyat, harta negara, menggunakan jawatan kamu sebagai Ketua SPRM, dijanjikan neraka Jahannam, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh berpuluh-puluh juta rakyat Malaysia. Hari ini kamu boleh selamat merompak, wahai kumpulan penyamun, penyangak, pengkhianat, petualang negara Malaysia berdaulat ini. Hari ini kamu boleh bermaharajalela, bangga makan duit haram, duit rasuah, duit rompakan milik negara, milik rakyat. Untuk kemewahan dunia kamu yang sementara ini. Tetapi ingat, esok lusa dalam liang lahat kubur kamu, di padang mahsyar Allah, kamu akan dihumban di neraka Jahannam Allah dengan sangat-sangat hina. Tidak ada kemuliaan untuk mana-mana pemimpin, mana-mana penguasa, mana-mana kerajaan di dunia ini yang bangga merompak dan mencuri harta rakyat dan harta negaranya. Wahai Ketua SPRM, Ketua Perompak, Pak Cik Azam, yang amat saya hormati. Malulah kamu sebagai Ketua Perompak SPRM yang diarahkan untuk letak jawatan sehingga ramai rakyat berdemonstrasi di hadapan pejabat bangunan pusat merompak dalam SPRM itu. Selama ini kami rakyat menyangka SPRM itu telus, amanah, tegas dan jujur menjalankan tanggungjawab dan amanah negara ini, membanteras rasuah.
Tetapi rupa-rupanya bangunan SPRM itulah pusat untuk seorang ketua SPRM merompak, mencuri, buat jenayah rasuah, buat jenayah salah guna kuasa, buat jenayah pecah amanah, buat jenayah pengubahan wang haram untuk kekayaan peribadi kamu, Pak Cik Azam, bos ketua SPRM bersama geng Pak Mail, bosku Najib Zahid Ponorogo, bosku Rosmah dan kerajaan UMNO di Putrajaya. Tidak pernah mana-mana individu, mana-mana kumpulan yang berjaya menjadi perompak di dunia ini selamat, Pak Cik Azam. Semua perompak penyangat di seluruh dunia, mafia penyamun, licik macam mana pun, kantoi. Seperti kes jenayah kamu, Pak Cik Azam, membeli saham secara rasuah. Seperti kes jenayah bosku Najib, bosku Rosmah merompak berpuluh-puluh bilion ringgit, duit 1MDB, duit rakyat, duit negara, projek-projek rakyat. Kebenaran sememangnya terlalu pahit untuk didengar dan ditonton. Saya tidak terkejut jika tekanan demi tekanan, halangan demi halangan, ketua perompak SPRM tak boleh tidur malam lagi. Saya tidak terkejut jika ketua SPRM akan dipecat dan diarahkan untuk letak jawatan beberapa hari lagi di Putrajaya. Kamu sudah kantoi. Kamu sudah betul-betul checkmate and game over, wahai ketua perompak SPRM. Kamu tidak kebal daripada tindakan undang-undang. Kamu tidak berada di atas undang-undang dan perlembagaan negara Malaysia berdaulat ini. Hari ini, Ketua Panel Penasihat SPRM, Atok Abu Zahar, menyatakan bahawa kamu, Pak Cik Azam, boleh disiasat oleh mana-mana pihak badan penguasa dalam skandal pembelian saham secara rasuah. Pak Cik Azam, orang-orang yang sebelum ini mempertahankan kamu U-turn di Putrajaya. Tan Sri Mudi Yassin tidak mahu backup kamu, Tun Dr. Mahathir tidak mahu backup kamu. Hanya bosku Najib yang backup kamu. Malulah kamu, Pak Cik Azam, jika esok lusa Agung memecat kamu sebagai ketua perompak SPRM. Kamu menempah maut di hadapan Agung, di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia, menjadi ketua perompak dalam SPRM. Pak Cik Azam, kamu tidak boleh menyalahgunakan SPRM itu sebagai alat untuk kamu bersama keluarga kamu merompak dalam Malaysia demi kekayaan dan kemewahan keluarga kamu. SPRM itu tidak boleh ditunggang sebagai pusat untuk kamu merompak, mencuri, buat jenayah rasuah secara sistematik, Pak Cik Azam, yang amat saya hormati. Malulah kamu di hadapan Agung. Kamu kantoi merompak, mencuri, menjadi pengkhianat dan petualang di hadapan Agung, di hadapan lebih 32 juta rakyat. Pak Cik Azam, mesej yang kamu tinggalkan kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia, hanya kamu seorang sahaja yang boleh merompak dalam negara Malaysia. Hanya kamu seorang sahaja yang tidak boleh ditangkap, tidak boleh disiasat sebagai ketua perompak SPRM yang terpalit dengan skandal jenayah membeli saham secara rasuah. Pak Cik Azam, ketua perompak SPRM, hanya iblis, syaitan, dajjal dan manusia-manusia yang tak takutkan Allah, yang tak takut mati sahaja mempertahankan kejahatan kamu merompak, mencuri dan buat jenayah rasuah di dunia ini. Pak Cik Azam, ini adalah masa yang terbaik untuk kamu letak jawatan dan berundur di hadapan Agung, di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Sebelum kamu
dihukum gantung sampai mati kerana menjadi pengkhianat kepada rakyat, agama, bangsa dan negara Malaysia tercinta ini. Kamu syok sendiri jadi ketua perompak SPRM di Putrajaya, Pak Cik Azam. SPRM itu bukan ditubuhkan oleh rakyat untuk menjadi milik kamu, Pak Cik Azam. Kamu dipilih dan dilantik oleh Agong, oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Tun Dr. Mahathir bukan untuk merompak, mencuri dan buat rasuah di Putrajaya. Kamu dilantik menjadi ketua SPRM untuk membantras rasuah, untuk menangkap perompak, penyamun dan memenjarakan penjenayah-penjenayah yang sudah kalah dalam Mahkamah Malaysia seperti Bosku Najib dan konco-konconya. Terlalu banyak jenayah kamu, Pak Cik Azam. Kamu terbukti melanggar undang-undang dan perlembagaan negara. Pak Cik Azam, hari ini kamu boleh melarikan diri daripada siasatan dan tangkapan serta penjara. Tetapi di mahkamah Allah, di pada mahsyar Allah, kamu tidak akan terlepas janji dan sumpah Allah untuk menghantar kamu ke neraka Jahannam yang cukup dahsyat itu. Kerana kamu adalah penguasa ketua SPRM yang bangga tidak tahu malu di hadapan Allah, melawan hukum-hukum Allah, melawan hukum Islam untuk kamu merompak dalam negara ini, menghancurkan kedaulatan negara secara halus di hadapan generasi baru. Pak Cik Azam, orang tamak selalu rugi. Lihat di mana Bosku Najib. Bosku Najib yang sangat berkuasa di dunia ini, berlagak jadi Tuhan di hadapan rakyat. Sudah hilang pangkat kuasa jawatan Perdana Menteri. Sudah hilang jawatannya sebagai Menteri Keuangan. Bosku Najib sampai sekarang tak boleh move on dengan kekalahannya pada PRU 14. Sehingga berdendam dengan sangat-sangat besar di hadapan Tun Dr. Mahathir, di hadapan Tan Sri Muhyiddin Yassin, di hadapan rakyat Malaysia. Lihat bagaimana gilanya Bosku Najib sampai tak tidur malam untuk membalas dendam kerana dia tidak sangka hilang jawatan dan pangkat. Tidak ada mana-mana penguasa di dunia ini, Pak Cik Azam, akan kekal berkuasa sampai kiamat. Bukan kamu yang berkuasa di negara ini, Pak Cik Azam. Ketua negara di tanah berdaulat ini adalah Yang di-Pertuan Agong. Bukan kamu yang berkuasa di Putrajaya itu, Pak Cik Azam. Yang sangat berkuasa adalah lebih 32 juta rakyat, kuasa keramat rakyat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Cik Azam, sebelum terlambat, sila letak jawatan di hadapan Agong sebelum kamu mati sia-sia. Ketua perompak SPRM perlu sedar diri. Letak jawatan. Sudah buruk dan hancur nama SPRM itu kerana kebanggaan dan kebodohan kamu menjadi ketua mafia perompak dalam agensi penguat kuasa yang sepatutnya kamu tak boleh merompak. Pak Cik Azam, kalau kamu ada maruah harga diri, kalau kamu ada kemaluan, jika benar kamu takutkan Allah, sila menghadap Agong untuk kamu letak jawatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Checkmate and game over. Ketua perompak SPRM bernama Pak Cik Azam yang memilih jalan mati menjadi pengkhianat petualang perompak penyangak di tanah Melayu, di tanah Malaysia yang berdaulat ini. Game is over, bosku.